Video ini dibawakan khas oleh Auscope, mesin welding jenama tempatan. Mesin CNC saya ni tengah jalan, tengah potong plywood. Dah lama saya tak update pasal mesin CNC ni. Saya kawal dekat software yang ada dekat PC ni. Mesin akan gerak ikut line yang warna merah, warna biru ni. Yang ni kita panggil sebagai G-code. Saya nak buat bentuk macam ni. Jadi saya boleh gerakkan semua dekat sini. Tapi masalahnya mesin saya ni sepatutnya dia gerak, dia tengah potong. Tapi dia tiba-tiba berhenti. Motor dia ni tengah pusing. Kalau tengok dekat software ni, dia tulis disconnect. Maknanya sambungan antara PC saya ni dengan CNC saya ni dah putus, dah tak ada sambungan. Jadi PC saya ni tak boleh hantar arahan G-code untuk mesin saya ni gerak. Jadi sebab tu mesin saya ni berhenti macam ni. Kalau saya tekan dekat sini tak ada respon, saya nak tutup spindle dia ni. Sebenarnya bukan kali pertama jadi. Saya dah banyak kali dah kena sambungan putus macam ni. Bila buat kerja dah nak siap, sambungan dia putus, mesin ni tak dapat siapkan kerja. Jadi agak leceh. Boleh kata kebanyakan yang buat mesin CNC ni secara DIY akan hadap masalah ni. Jadi bila dah pakai mesin ni dah hampir 3-4 bulan, saya nak kongsi masalah yang ada dekat mesin CNC DIY saya ni. Saya nak setting dulu mesin saya ni bagi dia balik kepada tempat dia. Okey, sambungan dia putus-putus bukan sebab kabel dia longgar, tak ketat ke, bukan. Saya dah ada 3 jenis kabel, ada yang panjang, ada yang pendek. Tiga-tiga tak boleh pakai. Punca sambungan putus ni sebenarnya daripada gangguan frekuensi tinggi, ataupun kita panggil EMI, Electromagnet Interference. Benda ni dia tak nampak, tak nyata, tapi dia akan ganggu sistem mesin CNC ni. Dia akan kacau signal yang dihantar daripada PC ni ke mesin CNC. Sebenarnya banyak punca boleh cetus EMI ni. Antaranya kita guna barang-barang yang pakai watt tinggi. Contohnya spindle mesin CNC tu, vacuum yang ada dekat bahagian bawah ni. Simptom untuk EMI ni sebenarnya dia agak random. Mungkin orang lain akan alami benda lain. Yang saya kena EMI daripada spindle. Bila saya dah load semua G-code dekat PC ni, saya dah nak mula kerja, dah ready untuk tekan untuk mesin ni jalan. Tapi bila saya hidupkan spindle, connection bahagian sini putus. Jadi bila kena macam tu, saya jadi blur kejap. Saya ingatkan software ni yang problem. Software ni pun saya dah reinstall 2-3 kali, dan saya cuba lagi software lain, 3 software, semua sama. Sambungan dia putus juga. Bila jadi macam ni, 2-3 minggu saya mati kutu, saya tak tahu nak buat apa. Sebab bila nak mula kerja potong mesin CNC ni, dia tak boleh buat. Sebelum ni saya pakai laptop isteri saya letak dekat tepi sini, connect terus dengan mesin CNC, dia macam tak ada masalah EMI sangat. Tapi bila saya dah tukar pakai monitor yang ni, pakai CPU yang besar dekat bawah, sejak dari tu masalah EMI ni kacau. Bila dah mati kutu lama, saya nak buat kerja pun pening. Saya pun cari cikgu. Saya kontak Abang Suhaimi Muhammad. Abang ni power. 2-3 tahun lepas, orang baru kenal mesin 3D printer. Tak ramai lagi pakai. Tapi dia dah buat mesin 3D printer, dah buat mesin CNC yang macam saya buat ni. Mesin CNC dia sekarang ni pun sangat-sangat power. Dah macam industry grade punya dah. Abang Suhaimi ni boleh kata sifu untuk mesin CNC dekat Malaysia ni. Kalau rupa mesin CNC yang saya buat ni, tepi bahagian kayu, 3-4 tahun lepas dia dah buat dulu dah. Jadi banyak benda yang saya belajar dengan Abang Mi pasal mesin CNC ni. Kalau ada plan untuk guna mesin CNC, elok terus beli yang dah siap. Kalau yang DIY macam ni memang sakit kepala, sebab masalah dia sebenarnya agak pening untuk kita settle. Jadi bila saya dah berguru dengan Abang Mi, masalah EMI untuk mesin saya ni dah settle separuh. Tapi ada lagi 2-3 masalah yang saya tak boleh settle, yang saya tak jumpa punca. Mesin saya ni bila saya tekan butang home, dia akan pergi dekat hujung sana. Yang axis ni akan naik ke atas. Dia akan sentuh limit switch ni. Bahagian sini pun ada limit switch. Jadi bila saya dah gerakkan motor dekat bahagian tengah ke bahagian tepi, saya boleh arahkan mesin ni untuk patah balik kepada position rumah. Tapi yang jadi masalahnya,
Bila mesin saya ni gerak untuk patah balik ke sana, dalam masa yang sama saya hidupkan spindle ni, dia akan kacau signal. Dia buat macam switch tu dah tekan. Proses untuk balik kepada hujung sana tak komplit. Okey, sekarang ni mesin saya dekat sini, saya patah balik kepada hujung sana dan saya hidupkan spindle. Bila spindle ni hidup, dia akan hasilkan EMI. Jadi dia akan tekan switch ni dengan sendiri. Padahal benda ni tak sampai lagi dekat sini. Kalau problem yang macam ni, dia tak besar sangat. Sebab EMI ni akan jadi bila kita on off spindle tu je. Bila kita nak buat kerja, kita kena on spindle ni siap-siap dari awal. Baru dia tak kacau EMI. Tapi benda ni walaupun kecil, kita boleh atasi. Tapi benda ni dia menandakan mesin kita ni tak kebal, tak stabil lagi daripada EMI. EMI ni boleh kacau bila-bila masa. Sebab tu sambungan masih lagi putus, masih lagi tak stabil. Tapi taklah teruk yang mula-mula saya kena tu. Kalau mula-mula saya kena, saya nak buat kerja guna mesin ni, tak boleh langsung. Kalau yang ni saya boleh buat kerja tak lama lah, bawah 1 jam. Tapi untuk mesin CNC, saya nak sistem yang stabil, yang tak ada kacau, tak ada pening kepala. Nak guna 2-3 jam pun boleh. Jadi mesin yang saya ada sekarang ni, dia tak berapa stabil, tak berapa relevan. Solusi untuk atasi EMI ni pun sebenarnya agak random juga. Sebab benda ni kita tak tahu punca dia. Punca dia ni banyak. Kena try and error baru dapat selesaikan masalah ni. Antara benda yang saya buat, saya cuba groundkan mesin ni. Semua komponen-komponen besi dekat body mesin ni dah bersambung antara satu sama lain. Satu ni saya sambung dekat hujung sini dan saya sambung dekat hujung sini, bahagian mata spindle. Okey, yang ni bunyi tanda kita punya body ni bersambung. Saya boleh test dekat sini. Sebelum ni, body CNC saya ni tak bersambung dengan baik. Bahagian atas ni tak sambung dengan bahagian bawah. Sebab bahagian tepi sini daripada kayu. Sepanjang bahagian atas tu tak ada grounding. Terpaksalah saya tambah satu kabel sambung dengan besi body bahagian bawah. Satu body mesin CNC saya ni dah bersambung antara satu sama lain terus kepada wayar bumi. Jadi grounding yang sekarang ni lebih proper. Dan benda ni sebenarnya dah settle dekat 80% saya punya masalah EMI. Dah tak ada dah masalah bila on spindle ni, sambungan dekat sana terus putus. Yang ni dia lebih stabil sikit. Dan solusi kedua, saya pendekkan kabel USB. Sebab kabel ni pendek, terpaksalah saya letak PC dekat bahagian dalam sana. Sambungan dia lebih stabil sikit, tak mudah putus. Kalau pakai kabel yang panjang macam ni, memang susah untuk buat kerja. Bila on je spindle, sambungan putus. Okey, solusi ketiga ni, kabel untuk spindle ni pakai yang jenis shielded kabel. Dekat dalam dia ni, dia ada satu besi. Besi untuk balut wayar kita ni. Kalau kabel yang biasa, dia ada getah je macam ni. Kalau kabel yang jenis shield, wayar dia yang 3 urat ni, dia akan lilit dengan wayar lain yang warna putih tu. Dan dia ada aluminium foil untuk balut lagi benda tu. Kabel tu dia lebih secure. Kalau kabel yang jenis shield ni, kita banyak jumpa dekat barang audio, macam mikrofon semua. Sebab benda tu lagi sensitif dengan EMI. Semua saya dah tukar kepada wayar yang jenis shield. Dekat bahagian dalam ni pun saya tukar. Semualah saya tukar. Tapi wayar yang jenis shield ni, semeter harga dia belas-belas ringgit. Kos dia saya habis dekat RM100. Tapi bila dah habis modal banyak, malangnya mesin saya ni tak settle-settle juga. Agak bazir saya pakai wayar yang shield macam ni. Jadi solusi keempat, yang ni saya rasa yang paling relevan lah kot. Kalau yang ni tak pening kepala, macam solusi-solusi yang lain. Kita boleh tukar sistem CNC kita ni kepada yang jenis offline. Kalau yang jenis offline ni, banyak pilihan dekat pasaran. Yang jenis tak perlu pakai PC macam ni. Tak perlu ada sambungan USB macam ni. Sebab masalah utama mesin CNC ni, connection yang jenis USB tu lemah. Dia tak berapa tahan dengan frekuensi yang tinggi. Kalau pakai sistem yang jenis offline, kita tak perlu risau sambungan putus. Dan tak perlu ada PC macam ni, CPU dekat bahagian bawah. Tapi harga dia mahal. Kalau board dia tu, yang paling murah pun harga dia mula daripada 500. Dia yang jenis grade industri. Jadi dia lebih tahan frekuensi tinggi. Jadi untuk tak pening kepala, untuk masa akan datang, saya ambil keputusan yang paling besar dalam hidup saya. Saya invest kepada sistem offline yang harganya sangat tinggi lah bagi saya. Saya habis dekat 1000 lebih.
Saya dah beli sebulan lepas, tapi bila sebut harga, bot ni dia mahal sebab dia lebih stabil dan dia punya signal pun dia lebih secure. Bot yang ni yang Abang Mi recommend. Sebab dia dah pakai dekat banyak mesin CNC dia. Jadi saya pun pakai bot yang sama sebab nanti kalau ada masalah saya boleh tanya dia balik. Tak adalah saya pening kepala untuk cari masalah sendiri. Sebab benda ni dia makan masa. Jadi kalau kita follow orang yang dah power, dah lama dalam bidang ni, ya, masa kita pun jimat. Jadi bot ni saya dah order bulan lepas. Nanti bila dah sampai, saya buat video pasang bot tu. Kita tengok macam mana dia punya sistem power tak. Tapi buat masa ni, mesin ni saya boleh pakai lagi. Tapi untuk buat kerja yang tak lebih daripada 1 jam. Kalau buat kerja yang lama, dia agak bazir masa. Sebab nanti bila sambungan dia putus, kita kena sambung lagi. Sebenarnya banyak lagi cara untuk counter masalah EMI ni. Tapi masalahnya dia akan libatkan modal dan masa. Jadi rugi masa, rugi modal. Saya pun dah tak nak lagi cuba-cuba. Sebab tu saya upgrade kepada bot yang offline. Kita boleh bina mesin CNC DIY ni. Tapi untuk bina mesin CNC yang stabil, yang tak ada masalah, memang sangat susah. Perlu banyak masa dan habis banyak tenaga. Kalau nak mesin CNC yang stabil, boleh terus beli yang dah siap yang stabil. Sebab kalau problem macam ni, kita tak sakit kepala. Kita serah pada yang pakar. Nanti saya letak link terus ke Facebook page Abang Mi. Dekat sana boleh tengok macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil macam ni, ada mesin laser, macam-macam. Jadi itu saja untuk video kali ini. Nanti bila controller saya yang baru dah sampai, saya akan buat video wiring. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.